Monsun sebenarnya berasal dari perkataan Arab yang bermaksud musim. Perkataan Arab yang asalnya ialah mausim, iaitu pada masa musim sejuk di hemisfera utara, angin timur laut bertiup di antara lautan India dan juga lautan Arab, dan semasa musim panas di hemisfera utara pula, arah angin pula dari arah bertentangan, iaitu daripada arah barat daya. Jadi selain daripada Malaysia, negara jiran kita seperti Singapura, Brunei, Indonesia juga terkesan dengan monsun timur laut di negara kita yang biasanya lembap, terutama sekali bagi negeri-negeri pantai timur seperti Malaysia, barat Sarawak dan juga timur Sabah. Perbezaan pemanasan antara daratan dan lautan, faktor utama yang menyebabkan berlakunya monsun timur laut inilah. Jadi semasa musim sejuk di hemisfera utara, kawasan benua di China, Siberia itu menyejuk lebih cepat daripada lautan. Jadi terbentuklah sistem tekanan tinggi di kawasan tersebut, di Siberia dan juga di China. Dan apabila tekanan oleh kerana udara ni bergerak dari tekanan tinggi ke arah tekanan rendah, udara akan mengalir keluar daripada sistem tekanan tinggi di Siberia dan China tersebut dan mengalir keluar menuju ke kawasan tekanan rendah di sekitar negara kita lah, itu di garisan khatulistiwa. Jadi itu adalah faktor yang menyebabkan berlakunya monsun timur laut ni lah. Biasanya secara kelazimannya bermula pada bulan November dan akan berakhir pada bulan Mac tahun yang berikutnya. Jadi itu adalah tempoh yang lazimnya berlaku monsun timur laut di negara kita lah. Sebenarnya tidak ada ramalan secanggih mana pun kaedah untuk meramal cuaca. Tidak ada ramalan yang tepat 100%. Untuk membuat ramalan cuaca tersebut, kita perlu mengumpul data yang banyak, data daripada sensation permukaan, data daripada udara atas, data daripada radar, daripada satelit. Data tersebut akan diproses oleh komputer yang berprestasi tinggi, dan hasil daripada pemprosesan tersebut akan terhasil apa yang dikenali sebagai panduan untuk pegawai-pegawai meteorologi menganalisis carta-carta yang dikeluarkan oleh komputer tersebut, terutama sekali di kawasan tropikal. Kawasan tropikal ialah kawasan yang sangat sukar untuk meramal keadaan cuacanya. Ini akan menyebabkan ramalan tidak semestinya 100% tepat. Pencerapan untuk kita mengetahui keadaan cuaca semasa, tapi untuk kita meramal tempoh sejam, 2 jam ataupun bahkan seminggu yang akan datang, kita perlu menggunakan komputer berprestasi tinggi. Oleh kerana komputer itu akan memproses maklumat-maklumat yang dicerap tersebut dan mengunjurkan ke depan tempoh sejam misalnya, 2-3 jam, dan sehingga tempoh mungkin seminggu yang akan datang. Jadi itu adalah teknologi yang digunakan pakai oleh negara-negara maju. Semua negara di dunia ini aplikasikan teknologi sedemikian untuk buat ramalan untuk tempoh beberapa hari yang akan datang. Jadi tanpa output daripada komputer yang berprestasi tinggi ataupun superkomputer ini, tidak mungkin ramalan cuaca untuk tempoh yang panjang sehingga seminggu yang akan datang tu dapat dihasilkan berdasarkan pada pencerapan semasa saja. Seperti saya terangkan tadi, proses untuk menghasilkan ramalan tu pertama sekali ialah pencerapan unsur-unsur meteorologi seperti arah angin, hujan, suhu dan sebagainya. Yang kedua ialah pemprosesan pencerapan tersebut untuk menghasilkan output bagi yang digunakan sebagai panduan untuk rujukan oleh pegawai-pegawai meteorologi yang terlatih lah. Dan apabila ramalan tersebut ataupun amaran akan dikeluarkan, ianya akan disebarkanlah kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah, melalui sistem SMS, melalui sekarang yang paling popular ialah kalau amaran tu kita hebahkan melalui media sosial.
Mereka yang tinggal di kawasan yang berisiko banjir, misalnya kalau semasa musim timur laut ni ialah di negeri-negeri pantai timur, begitu juga di barat Sarawak dan juga di timur Sabah. Mereka sebelum berlakunya lagi, oleh kerana mereka akan tahu sekitar bulan November misalnya, ataupun boleh tunggu pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, mereka sepatutnya dah bersedia awal lah. Yang penting ialah dokumen-dokumen tu perlu disimpan di tempat yang orang kata di bekas yang kalis air lah, dan mudah untuk dibawa jika misalnya diarahkan untuk berpindah ke pusat pembinaan sementara. Itu memang dokumen penting, kerana bila mereka berada di pusat pembinaan sementara tu, antara yang akan ditanya ialah dokumen pengenalan diri. Perkhidmatan meteorologi penerbangan ialah satu perkhidmatan yang Met Malaysia bekalkan untuk keselamatan dan keselesaan penumpang-penumpang pesawat, sama ada pesawat penerbangan awam ataupun pesawat tentera. Jadi di setiap lapangan terbang di Malaysia ini, Met Malaysia menyediakan perkhidmatan meteorologi lah untuk membolehkan kapal terbang berlepas, mendarat dengan selamat berdasarkan pada maklumat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia itulah. Jadi memang menjadi satu keperluan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ataupun ICAO yang mensyaratkan bahawa semua penerbangan yang berlepas dan mendarat di sesebuah lapangan terbang itu perlu mendapatkan maklumat cuaca yang sahih daripada agensi yang orang kata agensi yang resmi lah. Seperti kalau di Malaysia ni, Met Malaysia lah agensi yang resmi untuk membekalkan maklumat tersebut. Jadi tanpa maklumat meteorologi itu, sukar ataupun penerbangan sebenarnya tidak boleh dilakukan di suatu lapangan terbang. Jadi mesti ada maklumat tu. Tujuannya untuk perancangan, untuk keselamatan, untuk keselesaan penumpang dalam pesawat tersebut lah.